Konten kali ni aku nak cerita tentang satu pengalaman seorang pekerja hospital yang bertugas di unit postmortem. Untuk pengetahuan korang, sumber kali ni aku ambil dari sebuah blog. Nama blog tu shidafsan.blogspot.com ataupun nama blogger dia memang Shidafsan. Actually, cerita ni adalah pengalaman daripada blogger tu sendiri. Bukan pengalaman dari blogger tu, pengalaman daripada ayah dia sendiri yang pernah bertugas di unit postmortem. Kiranya ayah dia bertugas sebagai petugas hospital selama 40 tahun. Tapi 10 tahun sebelum dia bersara, dia bertugas di unit postmortem. Okey, menurut blogger tu lagi, masa tahun pertama, tahun kedua, kiranya ayah dia tak adalah alami perkara-perkara yang misteri sepanjang bertugas sebagai staf unit postmortem. Tapi bila masuk tahun ketiga, kisah misteri ni bermula kisah seorang mak rempit yang mati aksiden lah dekat atas jalan. Tapi sebenarnya masa waktu ayah dia dengan kaki tangan hospital yang lain sampai dekat tempat kejadian, mak rempit tu macam dah nyawa-nyawa ikan, belum meninggal lagi lah kiranya. Tapi orang kata separuh daripada badan dia tu macam dah tak ada. Kira macam orang kata isi perut dia pun dah terburai, dah duduk atas jalan. Seramnya. Tapi benda tu sebenarnya bukan benda tu yang ayah dia seramkan. Sebenarnya kalau nak ikutkan pengalaman ayah dia, setakat tengok orang yang mati kemalangan, otak pecah semua tu, pada dia benda tu tak ada apa-apa. Tapi kisah mak rempit ni bagi ayah dia memang satu kisah yang misteri. Kiranya macam dah memang nyawa ikan. Masa tinggallah ayah dia dengan kawan-kawan dia yang lain nak ajar mengucap. Waktu tengah nak ajar mengucap tu, dia boleh minta apa tahu? Dia cakap dia nak rokok. Masa tu salah seorang, kira macam teman ayah dia lah, cakap dah tak sempat dah sekarang ni mengucap lah. Lebih kurang macam tu lah dia kata. Tapi mak rempit tu marah. Dia macam mencarut lah. Dia kata, aku nak rokok lah. Dia cakap macam tu. Nak tak nak, tak pasalah. Diorang nyalakan sebatang rokok, hulurkan dekat mak rempit yang tengah nyawa-nyawa ikan tu. Nak dijadikan cerita, sekali pam, terus paru-paru dia menggelongsor keluar dari ruang yang terbuka dekat badan dia. Bayangkan isi perut dia terburai, paru-paru dia terkeluar. Bukan terkeluar melurut macam duduk dekat perut ke apa, tak ada tahu. Dia keluar terus macam menggelongsor dekat atas jalan. Masa tu diorang pun macam kata apa, menggelabah lah kan, nak lari, takut terpijak paru-paru dia. Kiranya itulah first cerita yang misteri. Cerita kedua, waktu ayah dia terpaksa buat satu postmortem mayat seorang perompak. Kiranya trial tu esok pagi. So ayah dia terpaksa bedah mayat tu malam tu jugalah. Nak dijadikan cerita, malam tu ayah dia buat kerja bedah-bedah ni dengan seorang lagi asisten. Tak silapnya asisten ayah dia tu orang India. Kalau tak tahulah, kalau selain orang-orang yang pernah bertugas dekat unit postmortem ataupun orang-orang macam kita ni, sama ada korang biasa tak dengan perkataan rigor mortis. Rigor mortis ni actually satu term yang digunakan, satu term di mana mayat, macam anggota badan mayat, macam tangan, semua tu dia boleh mengejang dalam beberapa jam selepas kematian. Kalau korang macam
kalau untuk orang-orang yang tak biasa, yang tak tahu dengan term ni, korang mesti fikir macam mayat tu tiba-tiba jadi zombie, macam tiba-tiba dia boleh terbangun balik, terduduk. Actually benda tu macam common untuk mayat yang dah mati dalam selepas beberapa jam. Memang ada satu term yang kita panggil rigor mortis. Okay, actually ada kaitan sikit lah tentang rigor mortis dengan mayat yang ayah dia bedah malam tu, mayat seorang perompak. Kata ayah dia, masa tengah syok-syok nak bedah tu, tengah potong sana potong sini, tiba-tiba asisten ayah dia macam menjerit. Sebab tengah-tengah bedah, boleh pula mayat tu pergi genggam tangan asisten ayah dia. Memang menjerit lah. Lepas tu ayah dia cuba leraikan. Dia cuba leraikan memang tak boleh. Macam seolah-olah macam dah lock. Nak tak nak terpaksa ayah dia potong jari-jari mayat tu menggunakan surgical blade. Mula dengan ibu jari, tengah-tengah potong, okey, tiba-tiba ayah dia melompat. Sampai melompat, okey. Bila ayah dia nampak mata mayat tu terbuka. Bayangkan dia dah terbuka. Kalau setakat mata terbuka tu tak apa lagi. Mungkin masa tu ayah dia punya panik sampai pusing satu bilik itu. Waktu tu ayah dia perasan sampaikan dia punya mata dengan kepala dia pun ikut berpusing sekali tau. Macam menjerit macam tu. Yang asisten ayah dia tu makin bertambah menjerit-jerit lah. Waktu tu dalam masa yang sama, ayah dia terus laungkan azan, baca Al-Fatihah, dan asisten ayah dia tu pun bacalah apa-apa ayat mengikut kepercayaan dia sendiri kan. Lepas tu rentap, akhirnya macam terlerai jugalah genggaman tangan mayat tu. Okey, bila dah berjaya dah dileraikan, dua-dua orang tu terus keluar dari bilik bedah. Okey, lepas tu diorang datang balik dengan beberapa orang doktor. Waktu tu bila sampai je kat dalam bilik bedah, diorang pun macam panik lah. Dia tengok-tengok, mana mayat tu? Macam dah hilang. Actually tak hilang, mayat tu ada je. Dia macam terbaring dekat sebelah katil tu. Waktu tu ayah dia pun macam, ayah dia risau tau. Takut macam terbedah orang yang masih hidup. Okay, sebab ayah dia kata dulu pernah ada satu kes tadi dekat overseas. Okay, waktu tu orang pernah tanam seorang penagih dadah hidup-hidup. Sebab waktu tu jantung dia macam terlalu, bukan, dia punya nadi dia macam terlalu lemah tau. Sebab dia overdose ambil ubat-ubatan, ambil dadah. So ayah dia takut jadi macam tu. Kata dia kalau diorang terbedah orang yang hidup masa tu, memang memang boleh masuk jail lah katanya. Nasib baiklah last-last diorang sahkan yang mayat tu memang mati sebelum dibedah lagi. Dan lagi satu waktu diorang periksa blood content mayat tu tadi, memang tak ada kesan-kesan pengambilan dadah lah. Okay, kali ni cerita yang ketiga, waktu ayah dia handle mayat orang yang baru lepas kena gantung. Maksudnya orang yang lepas kena hukuman gantung. Okay, kiranya tugas ayah dia ni, dia macam jadi second confirmer tau. Selepas doktor mengesahkan yang orang yang kena gantung tu dah mati, so kiranya ayah dia orang kedua lah akan confirmkan, okay, dia ni dah betul-betul mati macam tu. Okay, menurut blogger ni, masa tu ini kali pertama ayah dia handle mayat orang yang kena gantung tau. Waktu kira macam masa mula-mula dia buka beg mayat tu, memang ayah dia terkejut. Okay, bila buka-buka tengok mata macam buntang sampai terkeluar daripada soket mata. Lepas tu lidah pun terjelir panjang. So apa ayah dia buat, just perlahan lah masukkan balik mata tu ke dalam soket kan. Lepas tu lidah yang terjelir panjang tu ayah dia gulung, lepas tu masukkan balik dalam mulut. So untuk pastikan yang
lidah tu tak akan terkeluar, ayah dia akan ikat dagu dengan kepala. Macam tu. So lepas ayah dia dah bersih-bersihkan lah semua darah-darah yang keluar daripada hidung, daripada telinga, lepas tu ayah dia akan simpan mayat tu dalam peti. Kalau korang tak pernah tengok peti mayat ni dia macam peti sejuk beku, peti simpan daging-daging dulu, peti dia macam tu. Okay, waktu ayah dia tengah nak masukkan report, kiranya waktu tu dah ada kat dalam pejabat dia lah, tiba-tiba terdengar bunyi orang menangis tau di sebalik dinding. Tapi kejadian tu bukan ayah dia seorang je. Kiranya masa tu diorang bertiga, termasuk salah seorang tu pemandu ambulan. Nama pemandu ambulan tu Din, kalau tak silap. Waktu tu makin lama macam makin kuat lah bunyi. Mungkin lah macam tu bunyi dia. Tiba-tiba Din tu dah start pandang ayah dia. Lepas tu ayah dia terus cakap, "Din, tak payah cakap apa-apa." Kira macam tak nak lah kawan dia tegur. Lepas tu makin tak layan, benda tu macam makin menjadi-jadi tau. Lepas tu terdengar pula, makin kuat lagi dia meraung. Siap dengar, diorang boleh dengar benda tu cakap, "Mak, maafkan Aboy, Mak. Maafkan Aboy." Macam tu. Tapi diorang tetap teruskan kerja macam biasa. Tapi memang sepanjang waktu kerja tu memang dengar bunyi orang menangis lah, meraung macam tu tau. Ya Allah, aku tak tahu macam mana diorang boleh tahan. Okay, lepas tu dah sampai waktu diorang nak pergi dari situ. Okay, ayah kira diorang terpaksa jugalah lalu bilik mayat tau. Sebab bilik mayat tu macam betul-betul berada macam dekat hujung koridor macam tu lah. Okay, sebenarnya ayah dia kalau boleh macam nak elakkan daripada nak pandang bilik mayat tu. Tapi tak macam mana tiba-tiba ayah dia ternampak dekat satu tingkap kaca yang kecil tu. Ayah dia ternampak ada satu kelibat lelaki berbogel tengah meratap dekat peti tempat simpan mayat orang yang kena gantung tadi. Yang pemandu ambulan tadi, si Din tu memang dah pecut laju dah, memang dah lari dah. Ayah dia pun apa lagi, bila tengok kawan dia lari, ayah dia larilah. Okay, ini last cerita yang keempat. Okay, cerita kali ni ayah dia handle satu mayat seorang lelaki warga Bangladesh yang meninggal sebab kena penyakit denggi berdarah. Aku rasa dia meninggal dekat dalam ward. Okay, sebab masa tu ayah dia dengan beberapa lagi staff termasuk seorang nurse cuba tengah macam nak usung mayat tu pindah ke dalam bilik mayat lah. Okay, waktu tengah nak usung mayat lelaki tu, tiba-tiba seorang nurse pengsan. Waktu tu ayah dia dengan beberapa staff yang lain just suspect mungkin nurse tu terlampau penat. Mungkin lah kan, sebab nurse ni kadang dia orang kata kerja ataupun OT berjam-jam ke, kita tak tahu dia tak cukup rehat ke apa. Okay, so kawan ayah dia ni macam, so diorang kat situ semua cubalah macam nak sedarkan balik nurse tu, buatlah apa yang patut, macam kipas-kipas dia semua. So bila nurse tu dah tersedar, okay, tiba-tiba macam nurse tu cakap, dia macam nampak ketakutan sangat tau. Lepas tu salah seorang daripada diorang tanyalah kenapa kan. Lepas tu nurse tu cakap, tu dekat belakang Cik Napi. Nama ayah blogger ni mungkin Cik Napi lah dia panggil, belakang Cik Napi. Belakang Cik Napi. Lepas tu salah seorang daripada staff tanyalah, kenapa, ada apa dekat belakang Cik Napi? Belakang Cik Napi ada hantu, ada pocong. Dia cakap macam tu. Seram lah, meremang tengah cerita seorang macam ni.
Lepas tu kawan dia pun macam diorang pun pelik lah kan. Apa benda pula menatang apa pula tengah siang hari nak, orang kata waktu tu siang tau, nak main bercak-cak pula. Dah tu tiba-tiba kiranya macam dalam ramai-ramai tu ada salah seorang staff ayah dia ni, kira macam tinggi jugalah ilmu agama dia. Dia baca apa-apa yang patut, sambil tu dia siap warning ayah blogger ni lagi. Dia kata jangan bergerak. Waktu tu tiba-tiba ayah dia tak tahu apa benda yang berlaku dekat belakang dia, tapi dia memang boleh rasa macam ada benda, macam ada orang sepak-sepak, macam tendang belakang dia tahu. Tapi cumanya ayah dia macam tak tahu siapa yang buat. Lepas tu nak dijadikan cerita lah, tahu macam mana ayah dia pusing ke belakang. Bila pusing ke belakang, ayah dia ternampak kawan-kawan dia tadi tengah pegang rambut satu makhluk. Okay, memang hitam, rambut dia panjang, tengah pegang rambut dia. Yang menyebabkan ayah dia, yang menyebabkan ayah dia nak pengsan waktu tu, muka lembaga tu sebiji macam muka lelaki yang mati tadi. Cuma beza dia, rambut dia panjang je. Tapi sampai sekarang macam tak pastilah apa makhluk yang mengganggu diorang masa tu. Sebab kalau nak fikirkan, kalau nak kata kalau nak kata mengalami halusinasi kan, takkanlah semua orang mengalami halusinasi. Maksudnya benda tu memang real. Tapi terpulanglah cerita ni sama ada kita ataupun siapa-siapa nak percaya ataupun tak. Korang anggap je lah benda ni macam hiburan. Maksudnya even orang kata orang yang bekerja dalam unit perubatan pun percaya dengan kehadiran makhluk-makhluk macam ni lah, seperti makhluk halus, makhluk-makhluk yang tak semestinya ada dalam dimensi kita saja.